Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, sahabat-sahabat semua, hari ini satu berita yang agak menggempakan ya apabila Parti Muda menggesa Speaker Dewan Rakyat untuk kosongkan kerusi bersatu. Kerusi 6 bersatu yang telah memberikan sokongan ya kepada kerajaan perpaduan. Wow, mereka ingat mereka hebat sangat Parti Muda ini ya. Sedangkan hakikatnya Parti Muda ini sudah ditolak oleh orang-orang muda kerana ikon bekas presidennya, ikon adalah seorang ikon pemimpin rasuah. Itu antara gelaran ya untuk Parti Muda ini. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit ya pencerahan berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga ya untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Muda gesah Speaker isytiar 6 kursi bekas ahli parlimen bersatu yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia sahabat-sahabat semua, antara kenyataan terkini ya daripada dari pemimpin-pemimpin Parti Muda ini. Mereka ingat mereka ni hebat sangat ya, boleh membuat gesaan sebegitu rupa. Mungkin mereka lupa bahwa parti mereka ini sebenarnya sudah pun ditolak ya oleh seluruh rakyat. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, muda yang menggesa Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mempertimbangkan semula keputusannya mengekalkan kerusi 6 bekas ahli parlimen bersatu. Iaitu muda berkata, keputusan Speaker menetapkan satu duluan bahaya yang boleh membuka pintu kepada gerakan yang serupa dengan langkah Sheraton, di mana ahli politik mengkhianati mandat rakyat demi kepentingan pribadi dan kuasa politik mereka. Tafsiran Speaker terhadap artikel 49A dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan adalah tidak betul kerana ia dengan jelas menyatakan bahawa seorang itu akan terhenti menjadi ahli dewan jika terhenti menjadi ahli parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Benar, itu satu yang benar. Tapi perkara ini berlaku ketika dan sebelum Parti Bersatu memindahkan perlembagaan parti mereka, dan ke-6 ini melakukannya sebelum pindah itu diluluskan. Jadi mungkin ya pemimpin-pemimpin muda ini bercakap sembrono tanpa melihat ya kepada apa yang berlaku di Parti Bersatu ini. Kerana kelompongan itu sebenarnya yang dibantah dan dihalang oleh Bersatu, akhirnya makan diri mereka sendiri. Jadi ramai ahli parlimen pembangkang dengan tepat menunjukkan bahawa Speaker telah bertindak di luar bidang kuasanya dalam membuat keputusan ini kerana hanya mahkamah yang mempunyai kuasa untuk mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan. Keputusan parti itu memecat ahli parlimen tidak boleh dicabar di bawah Seksyen 19C Akta Pertubuhan, kata muda dalam kenyataan hari ini. Johari minggu lalu memutuskan 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengekalkan kerusi mereka walaupun parti itu menamatkan keahlian mereka. Keputusan kontroversi itu mendapat kritikan daripada ahli politik dan masyarakat umum. Jadi mengulas lanjut, muda menegaskan bahawa Undang-Undang Anti Lompat Parti telah digubal pada tahun 2022 dengan tujuan untuk mengekang aktiviti lompat parti yang mengkhianati mandat rakyat. Benar, itu kita tidak boleh nafikan. Tapi masalahnya di dalam Akta Lompat Parti itu ada kelompangan yang dibantah, yang tidak mahu dimasukkan oleh Bersatu dan juga PAS ketika mereka menjadi kerajaan Perikatan Nasional. Ya, hari ini apabila terkena batang hidung sendiri, mereka pula meroyan dan sebagainya. Ketimbang dengan parti yang ada dalam kerajaan perpaduan hari ini, mereka telah memindah seawal perlembagaan parti mereka untuk menutupi kelompangan yang ada di dalam Akta Lompat Parti itu. Jadi keputusan Dewan Speaker boleh membuka pintu, kata mereka, ahli parlimen untuk mengingkari keputusan parti mereka tanpa sebarang tindakan yang melemahkan Undang-Undang Anti Lompat Parti dan kehendak rakyat yang mengundi ahli parlimen berdasarkan afiliasi parti mereka, katanya lagi. Jadi disebabkan itu, muda menggesa Speaker supaya tidak memihak dan mempertimbangkan semula keputusannya untuk mempertahankan perlembagaan dan kehendak rakyat. Jadi 6 kursi ini mesti diisytiharkan kosong, kata muda, dan pilihan raya kecil perlu diadakan untuk membolehkan rakyat memutuskan siapa yang patut mewakili mereka di parlimen. Keputusan ini tidak seharusnya membuka perancangan langkah Sheraton 2.0 di mana ahli politik mengkhianati mandat rakyat demi kepentingan pribadi dan kuasa politik, kata muda. Parti itu mempersoalkan apakah Johari membuat keputusan mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen berkenaan kerana kerajaan takut menghadapi kekalahan teruk seperti yang berlaku pada PRK Sungai Bakap. Kekalahan teruk itu bukan kekalahan teruk ya. Yang menang kerusi itu adalah Parti PAS.
ya, yang dicabar adalah Patipa, sama ada mereka boleh mengekalkan kursi atau tidak. Ya, pencabarnya adalah calon daripada kerajaan perpaduan. Perlu diingat, ya, perkara itu. Jadi kalau mudah mengatakan bahawa ya, tindakan itu tidak benar, itu adalah satu perkara yang bagi saya kenyataan yang tidak berfakta, tidak matang dan sebagainya. Apa pandangan anda sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan isu itu? Dan sekiranya anda memberikan pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Sebelum saya akhiri, satu lagi perkongsian ya berkaitan dengan HRD Corp. Akhirnya ketua eksekutifnya bercuti ya mulai kemarin hari ini sebenarnya dalam masa penyiasatan dijalankan. Jadi ketua eksekutif Human Resource Development Corp Sahul Hamid Dawud yang terkait dengan kontroversi berhubung badan itu diberi cuti mulai esok. Menteri Sumber Manusia YB Steven Sim yang dihubungi Malaysia kini untuk mendapatkan maklumat berkaitan cuti tersebut menjawab ya pada malam ini katanya. Jadi ya, garden leave atau cuti ujian itu diberikan sementara Agensi Penguatkuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ISPRM) menjalankan siasatan terhadap dakwaan berlaku penyelewengan dalam HRD Corp. Jadi cuti ujian adalah langkah mengarahkan seorang pekerja untuk menjauhkan diri dari tugas, biasanya sementara menunggu peletakan jawatan atau penambatan perkhidmatan. Bagaimanapun, individu terbabit masih kekal dalam senarai gaji. Jadi sementara itu Sahul Hamid memberitahu dia secara sukarela menawarkan diri untuk bercuti sementara bagi memberi ruang siasatan dijalankan. Jadi menyatakan hal itu melalui media sosial, Sahul Hamid menambah dia akan berpegang teguh dengan komitmennya terhadap HRD Corp. Jadi semasa ketiadaan saya katanya organisasi akan tetap menjalankan semua proses seperti biasa dan operasi akan terus berjalan lancar demi memastikan tiada sebarang gangguan perkhidmatan kami, katanya lagi. Jadi semalam YB Steven menyatakan ikrarnya untuk memastikan tiada siapa dalam Kementerian Sumber Manusia iaitu Kesuma yang akan dilindungi jika didapati melakukan sebarang kesalahan. Bagaimanapun menurut Sim segala prosedur yang ada mesti dipatuhi bagi sebarang pelantikan atau pemecatan tugas. Ketua Setiausaha Kesuma Khairul Zaimi Daud pula berkata, pegawai HRD Corp hanya akan digantung kerja sekiranya siasatan domestik dijalankan. Dan HRD Corp dilanda kontroversi selepas Jabatan Audit Negara mendapati entiti kerjaan itu gagal diaudit. Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Muhammad Razi pula melalui laporan terkini mengusulkan Kesuma merujuk syarikat terbabit kepada agensi penguatkuasaan yang berkenaan. Jadi jawatan kuasa kira-kira wang negara Parlimen pula mendedahkan HRD Corp menggunakan sebanyak 3.77 bilion levy yang dikutip daripada majikan untuk program pembangunan latihan untuk pelbagai pelaburan yang tidak selari dengan tujuan asalnya. Jadi Kesuma telah membuat laporan polis kepada ISPRM pada 5 Julai disusuli dengan pembentukan pasukan penyiasat khas oleh agensi anti rasuah itu untuk meneliti HRD Corp terbaik ya. Ini antara langkah-langkah pantas yang dilakukan oleh YB Steven Sim. Mantap padu. Itu dia dua perkara yang saya kongsikan. Yang pertamanya mahu menjadi hero dengan mengangkat ya isu isu 6 ahli parlimen bersatu ya yang telah memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan supaya ya mereka menggesa Speaker Dewan Rakyat untuk mengosongkan kerusi berkenaan. Macam mereka ni cakap sembrono, tidak membaca kelompangan yang ada dan sebagainya, dan mereka melakukan itu sebelum bersatu sendiri memindah perlembagaan parti mereka. Itu sedikit tambahan salah. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.